Abid Liu mula dibicara. Okay, kita cerita tentang Abid Liu dulu tuan-tuan. Kes Abid Liu ni menarik perhatian. Bukan saya lah, saya tak berapa nak minat sangat kes Abid Liu ni. Dia bagi saya simple case. Kalau ada, kalau bersalah, kalau tak bersalah, itu berlangsung pada dia lah. Itu hal dia lah kan. Dan saya pun bukanlah pengikut tegak Abid Liu, no, saya bukan pengkritik tegak Abid Liu. Itu dia ada usaha dia, dia ada apa orang kata, sumbangan dia dan sebagainya. Itu adalah diri dia. Dan kesilapan dia, kalau ada pun, itu adalah kesilapan dia sebagai manusia. So bukan tugas kita untuk nak menghukum, tugas mahkamah untuk nak menghukum dia. Dan kalau dia bersalah, maka hukumlah dia. Tapi kita baca dulu apa yang dinyatakan oleh saksi di dalam mahkamah beliau. Kita baca. Saksi, wanita kongsi tangkap layar gambar lucah perbuatan Abid Liu. Alright, ni saya komen sikit nanti. Perbicaraan kes Abid Irwan Ibrahim Liu atau Abid Liu bermula hari ini dengan Mahkamah Magistrate Tenom di Sabah mendengar keterangan pakar motivasi membantu seorang wanita gangguan seksual membabitkan pendakwa selebriti itu. Muhammad Fairuz 37 memberitahu mahkamah. Muhammad Fairuz ni adalah saksi utama, antara saksi utama yang mendedahkan kes Abid Liu. Memberitahu mahkamah bahawa seorang wanita yang menggunakan nama samaran menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp selepas dia membuat naik hantaran mengenai seorang pendakwa terlibat dalam kes gangguan seksual di laman Facebook pada 26 Julai yang lepas. Pada awalnya dia tidak memperkenalkan diri dan menyebut namanya. Dia bertanya siapa individu yang saya masukkan dalam hantaran itu. Apabila saya sebut hantaran itu berkaitan ubat Ustaz Abid Liu, maka wanita itu terus berkongsi tangkap layar, screenshot perbualan Abid Liu dengannya dan juga gambar lucah yang diberi oleh Abid Liu melalui WhatsApp. Katanya di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zulhani. Alright. Saksi itu berkata dia turut menghantar tangkap layar yang dikongsi mangsa kepada individu bernama Firdaus Wong. Maksudnya Fairuz ni dia bagi screenshot itu pada Firdaus Wong. Dikatakan Firdaus Wong sekarang ni dia ada kes lain juga. Okey, tak apa. Yang sedang mengendalikan kes yang sama membabitkan tertuduh dan wanita lain. Sebab Firdaus Wong ni dia ada tertuduh tu lah, dalam kes tertuduh tu, di mana Firdaus Wong kata dia ada perempuan lain yang mengadu kat dia. Ketika ditanya Zahidah tindakan selepas menghantar tangkap layar itu kepada Wong, Muhammad Firdaus berkata pada 27 Julai lepas dia menghubungi wanita tersebut menerusi panggilan telefon untuk mendengar kronologi penuh gangguan terhadapnya. Pada awalnya dia takut-takut dan berasa tidak selamat untuk berkongsi, namun setelah saya menenangkannya, barulah dia berkongsi dari A sampai Z. Saya mencadangkan kepada wanita itu untuk membuat laporan polis, tetapi dia takut dan berkata saya ni orang kecil saja, Abid Liu orang besar, jadi saya tak nak buat laporan, katanya. Muhammad Fairuz berkata wanita itu kemudian meminta tempoh untuk berbincang dengan suaminya sebelum membuat laporan pada 7 Ogos tahun lepas. Saksi itu berkata dia pernah bertemu secara peribadi dan mampu mengecam wanita tersebut yang hadir di mahkamah dengan kawalan ketat. Alright, pendakwa selebriti itu berdepan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan lucah ke nombor telefon mangsa melalui WhatsApp antara Mac dan Jun lepas. Liu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Kesusahan yang membabak hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Ni tuan-tuan, dia macam ni tentang kes ini. Kita kata kan, apa yang perlu pendakwa raya buktikan? Number one, pendakwa raya kena buktikan bahawa authenticity. Pertama, saksi itu ada. Okey, kalau kita tengok, kalau sekiranya pendakwa raya hanya bawa si Muhammad Fairuz tadi, tapi dia tak berjaya bawa wanita yang kononnya bagi tangkap layar tersebut, maka dokumen yang diambil itu dianggap sebagai hearsay, cakap dengar, tak boleh digunakan. So bila wanita itu datang, dia kata dia cam wanita itu dalam mahkamah, dan dikatakan bahawa wanita itu, saya tak tahu, mungkin akan dipanggil menjadi saksi. Kalau dia nak jadi saksi, maka dia kena membuktikan authenticity ataupun kesahihan tangkap layar tersebut dengan mengemukakan handphone dia. So kalau sekiranya katakanlah dia kata, oh saya dah delete lah WhatsApp tu, dan saya dah delete lah WhatsApp tu, saya dah delete lah apa semua, tapi saya berjaya screenshot, maka itu akan menimbulkan keraguan pada kes pendakwaan. Kerana WhatsApp tu sepatutnya dia tak boleh delete. Okay. Kemudian pendakwa raya kena apa? Kena buktikan bahawa WhatsApp itu tidak ada gangguan, tidak diganggu, maksudnya tidak ada hacking lah, tidak dihack lah, tidak digodam. Dan yang menghantarnya betul-betul Ustaz Abid Liu.
Jadi proses dia tu tak semudah itu tuan-tuan. Kita kata therefore I beat you buat. Tak semudah itu. So ini semua proses mahkamah yang kena dibuktikan oleh pendakwah-raya. Okey, dia kena buktikan betul dia hantar, betul dia yang send, betul melalui telefon dia, betul dia tidak digodam. Kerana benda-benda ini semua akan ada memain peranan menentukan kesahihan sesuatu bukti. Buat atau tidak itu besides the point, sebab mahkamah tidak melihat kepada buat atau tidak. Mahkamah melihat kepada event ataupun rantaian-rantaian bukti atau untayan-untayan bukti yang ada. Dia melihat kepada tali-tali bukti yang ada yang mengikat sehingga mampu untuk kita nak menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Itu yang mahkamah nak tengok. So adakah dia bersalah atau tidak, kita tak tahu. Peringkat ni kita tak tahu lagi. Kita masih lagi dengar bicara. Kita tengah je lah bicara dahulu. Kita biarkanlah bicara ni berjalan seperti biasa dahulu, kan? Macam kes Zahid dulu pun saya tak komen panjang pun kes tersebut. Kes Najib, kes Rosmah saya tak komen sampailah mahkamah menjatuhkan hukum. Barulah kita dapat tengok secara keseluruhan apa yang dibahaskan, kenapa dijatuhkan hukuman sedemikian atau kenapa dia dilepaskan. So itu antara komen saya tentang kes Ustaz Abid Liu ni lah. Jadi dalam kes ini kita tengok, kita dengar, kita perhatikan, and then kita nak kaji sama-sama. Kita kena kaji sama-sama. Kita kena, orang kata apa, bukan bersangka baik tuan-tuan, tetapi semua kes bagi saya kita kena ada sikap dia maksim dia ataupun dia punya prinsip dia adalah semua is presumed innocent until proven guilty. Semua yang masuk mahkamah ni is presumed innocent. Kita ni tak bersalah sampai mahkamah membuktikan kita bersalah. Itu pun kita kena tengok pula perbahasan di dalam mahkamah, kenapa kita tidak bersalah. Macam kes Zahid, nanti ujung nanti saya akan cerita tentang kes Zahid. Okay. So habis kat situ. So kita tahu bahawa kes ini biarlah apa orang kata kita kita ulas nanti dalam keadaan yang apa orang kata setelah kes Ustaz Abid Liu ni selesai, baru kita akan tengok satu persatu apa yang terjadi kepada Ustaz Abid Liu dan kenapa dia kenapa macam tu lah, apa hukum, apa undang-undang ni, apa bukti yang dibawa, adakah dia membawa apa yang sepatutnya, dan sewaktu dengannya lah. Nanti insyaAllah kita akan usul benda itu. Okay. Minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh nak cakap terlalu excited. Macam saya kata tadi, saya ada ulcer dekat belakang belakang ni belakang lidah saya ni. Jadi setiap kali saya telan Elio, tak nak bercakap, dia akan jadi sakit lah. So dah 3 hari dah kan. Okay.